kita balik bawa kisah tentang Julaibib. Julaibib sahabat Nabi. Dia memang tak ada rumah lah, hidupnya memang menumpang di depan rumah Rasulullah. Kalau tuan-tuan perempuan pergi Raudah, ada berhadapan dengan Raudah Nabi, bersebelahan dengan kubur Rasulullah, ada satu pangkin. Memang orang Pakistan ke, kalau lalu situ, kalau duduk memang tak akan bangun lah, melekat ke negam. Itu tempat selalu Julaibib, Abu Hurairah, golongan sufah akan duduk kat situ. Hidup dia semata-mata nak berdamping dengan Rasulullah. Julaibib antara orangnya. Julaibib ni memang orang susah, orang miskin. Rumah tak ada, hidup menumpang. Makan pun diberi. Muka bukan saja muka, tak handsome. Tempat tinggal pun tak ada. Kasut pun tak mampu beli, pecah-pecah lagi kaki. Kerana kehansoman tak nilai, buruk sangka kepada kemiskinan dan buruk sangka kepada kehansoman orang. Orang ni muka pecah pintu mesti jahat. Mesti jahat. Muka pecah pintu, garang, misai melintang sampai ke telinga. Oh, garang. Ni samseng mana, jangan belakang penuh dengan tatu saja. Datang semayang, ingat ni datang semayang ni tahiyya tidak ni. Jangan semayang dan sambil-sambil curi duit tabung ni. Muka-muka syarif betul. Sangka buruk. Julaibib orang sangka buruk sebab dia tak handsome. Tak handsome sangat. Dia memang tak handsome. Bukan tak handsome sangat, tak handsome sungguh-sungguh, tak handsome. Sampai tak ada orang yang nak mengambil dia sebagai seorang suami. Rasulullah sayang dia. Sebab dia sentiasa berada di saf yang pertama ketika solat, dia sentiasa berada di saf yang pertama ketika perang. Rasulullah sayang sangat dia. Julaibib radhiyallahu anhu. Satu ketika Rasulullah jumpa Julaibib. Wahai Julaibib, tak ingin ke kau nak bernikah? Tuan-tuan bayangkan itu. Orang tak handsome, orang tak nakkan dia jadikan suami. Bapak-bapak tak nak jadikan menantu, tiba-tiba Rasulullah tanya tu. Tak ingin kau nak menikah, Julaibib? Julaibib kata, ya Rasulullah, saya lebih suka hidup bersama Rasulullah sampai akhir hayat saya pun tak apalah. Besoknya Rasulullah tanya lagi dengan soalan yang sama. Julaibib, tak ingin kau nak menikah? Yang kedua sudah lain. Ya Rasulullah, siapa yang nak saya ni Rasulullah? Muka tak handsome, kerja tak ada, selipar pun tak pakai, kaki pun pecah-pecah. Tak apa ya Rasulullah, saya setia dengan Rasulullah. Rasulullah senyum lagi. Hari yang ketiga Rasulullah jumpa Julaibib. Julaibib, tak ingin kau bernikah Julaibib? 3 kali 3 hari soalan yang serupa. Julaibib naik angin. Ya Rasulullah, apa kena dengan saya ni Rasulullah? 3 kali betul-betul, 3 hari betul-betul soalan yang sama. Tak ingin nak nikah, tak ingin nak nikah, tak ingin nak nikah. Tak kena kepada saya Rasulullah. Teruk sangat ke saya Rasulullah? Rasulullah senyum. Rasulullah kata, Julaibib, hari ini kau nikah. Wah, tuan-tuan bayangkan, kita suka tanya orang, bila kau nak kahwin ni? Tanya dia pula, calon dia. Calon, cari sendiri lah. Aku sendiri calon, kau suruh aku carikan pula. Kita tanya, orang tu tanya kepada kita, calon dia tak? Kita kata, cari sendiri. Kan tak munasabah tu. Rasulullah tanya orang bila nak menikah, Rasulullah carikan orang tu pasangan. Kita suka menanya kat orang, bila nak menikah, bila nak menikah, bila nak menikah. Calon tak ada juga. Pakat tanya je lah yang dapat. Julaibib, hari ni kau menikah. Julaibib terkejut. Tetapi keyakinan pada seorang Rasul, yakin, wah ini aku nak menikah ni. Wah, Rasul pergi satu buah rumah orang Ansar, yang kebetulan di dalam rumah tersebut ada seorang janda yang memang cantik, lebih cantik daripada yang wafat. Cantik semua. Apatah lagi kalau Rosita Cik Wan, lagi cantik dia. Tetapi ramai orang nakkan dia, dia tak tahu. Orang sahabat meminang, dia tolak. Orang kaya meminang, dia tolak. Orang biasa-biasa minang, dia tolak. Rasul pergi rumah orang Ansar tersebut.
Bayangkan orang yang duduk di rumah tersebut terkejut sebab Rasulullah datang. Ya Rasulullah masuk, Rasulullah masuk. Beruntungnya rumah yang dipijak, yang diduduki, yang dimasuki oleh seorang Rasul. Alhamdulillah ya Rasulullah, inilah cita-cita saya dan harapan saya terlaksana. Tak ada nikmat yang paling besar kecuali nikmat Rasulullah datang masih. Alhamdulillah. Apa hal Rasulullah? Manusia kan ada sebab kalau datang. Tak ada yang datang orang besar datang. Alah, aku saya saja singgah. Tengok lampu rumah kau terbuka, itu yang aku singgah tu. Mesti ada sebab ni. Tak ada, saja. Tak percaya ni. Tak percaya. Memang patut kau tak percaya. Sebab aku ada sebab. Apa hal? Pinjam motor. Mesti ada sebab ni nak pinjam motor. Sebab motor dia banjir, nak pinjam motor orang. Tak adalah orang datang saya saja, mesti sebab. Sebab tu Allah kata wa ja'alna likulli syai'in sababa. Aku jadikan sesuatu tu mesti sebab baru manusia boleh terima. Jadi Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, apa hajat Rasulullah datang masakan kami ya Rasulullah? Rasulullah kata hajat ni besar, tapi taklah sampai Rasulullah berpantun-pantun 2-3 kucing berlari, mana nak sama si kucing berlari. 2-3 boleh kecuali mana nak sama anak tuan yang seorang. Tak ada, itu orang Melayu. Lambat sangat nak minang anak orang, pantun sampai habis muka, tak sebut-sebut lagi. Sampai orang kata tak payah pantun lah, ceritalah tu terang. Rasul kata ada hajat ni. Apa hajat Rasulullah? Nak meminang anak perempuan tuan. Alhamdulillah ya Rasulullah. Malam ini juga Rasul kahwin. Rasul kata cuba bincang dulu dengan isteri. Tak payah bincang Rasul, confirm dia mesti setuju punya. Rasul kata jangan bincang dulu dengan isteri. Tak payah Rasulullah, saya ketua keluarga, saya imam, saya khalifah, saya di kuasa veto, mesti dia setuju punya. Jangan. Untuk urusan perkahwinan anak, suami kena bincang dengan isteri. Jangan Rasul ajak adab berbincang, bukan setuju saja berbincang. Jadi si suami pergilah ke dalam. Rasulullah datang. Alhamdulillah bang, Rasulullah datang. Apa hal? Nak meminang anak perempuan kita yang dah jadi janda. Abang, lain kali jangan jumpa saya, beritahu setuju je, jangan jumpa. Buang masa jumpa saya, terlambat nanti. Beritahu dengan Rasulullah, malam ni Rasul boleh kahwin. Tak, dia suruh bincang dengan awak. Tak payah bincang-bincang bang. Apa kan kata keluarga abang kata ya, saya ya lah. Habis awak macam mana? Saya bang 200% saya sokong. Bagus. Yang ini apa nak dengar ni? Jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, bagaimana yang dijangkakan? Isi saya sokong. Jadi Rasul boleh kahwin anak saya hari ini juga. Rasul kata alhamdulillah. Tetapi bukan untuk saya. Yang sembang-sembang panjang tadi bukan untuk Rasulullah. Bukan. Untuk siapa Rasulullah? Untuk Julaibib. Kalau untuk Julaibib ya Rasulullah, kirim salam. Tak payah. Kami tolak. Rasulullah kata jangan. Bincang nak isteri dahulu. Tak payah bincang Rasulullah. Dia mesti suka kalau saya tolak. Kalau lah Julaibib ni. Rasul kata jangan bincang. Sebab setuju pun bincang, tak setuju pun kena bincang. Dia pun pergilah jumpa isteri. Isteri dia kata, bang, macam mana bang? Jadi ke malam ni nikah dengan anak kita? Ini yang sebersalah ni. Apa yang sebersalah? Rasulullah bukan nak minang anak kita untuk Rasulullah. Untuk siapa? Sahabat-sahabat mana? Abu Bakar, Utsman, Ali. Bukan. Untuk Julaibib. Julaibib reject. Tak payah. Abang tak payah tanya saya kau sebut Julaibib. Kita semua dah tahu Julaibib ni memang tak masuk akal. Abang dah cakap dengan Rasulullah. Rasulullah kata suruh bincang. Abang yang kali jangan bincang, cancel terus. Awak macam mana? Dah setuju kan? Saya tak nak Julaibib yang benar tu. Saya jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, isi saya dan saya mohon maaf pada Rasulullah.
Kalau Rasulullah sendiri yang meminang untuk Rasulullah, kami terima. Kalau untuk Julaibib memang kami tolaklah. Yang kecil hati Rasulullah, saya kata tak apa. Tapi memang Rasul balik anak perempuan dia dengar, ya siapa datang? Ya Rasulullah, dia datang nak minang kamu. Alhamdulillah. Tapi bukan untuk dia. Untuk siapa? Julaibib. Jangan terkejut. Aku dah reject awal-awal. Kau tak payah risau. Jangan rasa macam tergalat ke, serba salah nak tolak, tak payah. Aku dah reject. Mak kau pun dah setuju. Anak dia kata, ayah dah fikir masa-masa nak tolak. Budak ni Julaibib. Kau tak kenal Julaibib? Kenal ya. Tetapi ayah tak kenal Rasulullah. Terdiam ayah dia. Rasulullah. Ya, saya nak tanya ayah satu soalan. Adakah Rasulullah akan menginyai saya dengan menjodohkan saya dengan Julaibib? Dan ayah terfikir tak seorang Rasul akan menginyai umat dia? Bapa dia kata mustahil, Rasul menginyai umat. Jadi ayah, saya terima pinangan Julaibib. Bapa dia kata kau jangan main, menyesal kau. Biar. Saya janda, saya boleh pilih siapa yang saya suka. Ayah hanya jadi wali saja. Ayah jumpa Rasul, saya terima. Tuan-tuan perempuan, heboh satu Madinah bila Julaibib bernikah malam tu dengan wanita yang memang cantik sangat. Ni bukan pinang dia belah dua, macam kurma dia belah 18. Orang pun tengok. Kalau zaman sekarang lah, kalau selfie pasangan yang tak berapa sangat, selfie diri sendiri je lah ambil. Mana gambar suami ni? Ada dalam tu. Tak nampak pun dalam handphone tu. Asyik selfie seorang ni. Selfie ni majlis bersanding ni. Kenapa suami tak ada? Ada dalam handphone. Kalau buka handphone tu nampak gambar dia. Malam tu menikah, orang kata Julaibib, untung Julaibib dapat isteri yang cantik, comel. Rasulullah kata Julaibib malam ni kau menikah, Allah makbulkan malam tu dia menikah dengan Julaibib, dengan wanita yang cantik. Meriah. Orang lain kata apa bodohnya perempuan ni, dengan Julaibib pun dia ada nafsu. Tapi wanita yang solehah, yang dididik oleh seorang bapa dan ibu yang baik, umat Rasulullah terima sebab ini adalah diatur oleh Allah Ta'ala. Tuan-tuan, mana kan kita tengok jodoh kan, jodoh siapa sangka jodoh. Tuan-tuan boleh bayangkan jodoh Datuk Siti dengan Datuk K. Nah, Datuk Siti sebenarnya kalau ikutkan dengan Datuk K macam tahu padan, dia padan dengan Ustaz Daud dia. Tapi dah jodoh dengan Datuk K macam mana? Dah jodoh. Tuan-tuan perempuan belum fikir tak? Isteri tuan-tuan perempuan, suami tuan-tuan perempuan pernah jumpa masa kecil tak? Tak pernah jumpa. Tetapi jumpa dalam satu rumah. Makhluk mana datang? Allah yang atur. Ini jodoh. Jodoh pertemuan. Seorang utara, seorang selatan, seorang dari Kuala Lumpur, satu isteri daripada Sarawak. Allah atur. Ada yang seorang daripada Kuala Lumpur, isteri daripada Namibia. Jodoh. Jadi Julaibib honeymoon. Selepas 4 hari dia menikah, arhad Rasulullah isyiharkan perang Uhud. Julaibib seperti biasa, dia akan berada di saf yang pertama walaupun masih honeymoon. 4 hari menikah. Kalau anak muda berapa hari menikah? Nikah ke mana? Nikah honeymoon kat Langkawi. Bau jejak kaki di Langkawi hotel 2 hari situ. Mak telefon. Kau dah sampai? Sampai dah. Eloklah balik. Apa pasal pula balik mak? Ayah kau tak sihat, sakit-sakit. Mak, saya ni honeymoon mak. Baru 2 hari jejak kat Langkawi ni mak. Agak anak mak saya seorang ke? Saya seorang ke dalam keluarga tu? Ada yang lain kan? Baliklah ayah kau, saya sebut nama kau je. Ayah kalau tengah honeymoon lupakan nama saya, ingatkan nama anak yang lain. Baliklah ayah kau sebut, ayah kau tak sihat. Mak cakap dengan ayah minggu depan saya balik. Ni honeymoon.
Julaibib dah lah tak dapat kahwin, tiba-tiba kahwin dalam honeymoon 4 hari, isytihar perang, pergi perang Uhud. Perang Uhud perang yang amat menggetarkan dalam dunia Islam. Rasulullah luka, patah gigi geraham Rasulullah, besi masuk belah kiri kanan, tembus belah kiri, luka badan Rasulullah. Terpaksa Fatimah ambil kain bakar untuk berhentikan darah Rasulullah. Rasulullah tak boleh semayang tinggi, Rasulullah semayang duduk selepas perang Uhud, sehingga bukit Uhud bergegar. Rasulullah dipapah di atas bukit Uhud menyelamatkan diri. Bukit Uhud bergegar sehingga Rasulullah terpaksa bersabda pada Uhud, wahai Uhud, diam kau, kerana di atas kamu ni ada 3 orang, seorang Rasul, seorang yang sentiasa membenarkan Rasul, seorang yang akan mati syahid. Siapa dia seorang yang membenarkan Rasul? Abu Bakar. Siapakah orang yang akan mati syahid? Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab dah tahu dah ketika atas bukit Uhud dia akan mati syahid. Rasulullah beritahu lah, barulah berdiam di bukit Uhud. Habis tamat perang, Rasulullah tanya setiap pasukan, kamu hilang siapa? Yang ni kata hilang siapa? Yang ini hilang siapa? Lalu Rasulullah kata, aku kehilangan Julaibib, tolong cari dia, aku cari tak jumpa. Cari Julaibib, tak jumpa. Ujung kawasan Uhud baru ternampak 8 tubuh manusia. 7 orang kafir, Julaibib berada di tengah-tengah. Julaibib mati syahid dengan membunuh 7 orang musuh. Muka dia habis hancur, ditetak, dipanah, ditikam. Muka yang orang selalu kata muka hodoh. Allah tutup wajah dia, sehingga Rasulullah sendiri menguruskan jenazah dia. Rasulullah baringkan atas tangan Rasulullah kebumikan dia, sehingga Rasulullah tersenyum. Baru jenazah Julaibib dikelilingi oleh bidadari syurga. Di dunia dia memang tak dapat perhatian, tetapi di syurga dia dikelilingi oleh bidadari, lebih cantik pada isteri yang dia kahwin baru 4 hari. أين شبابي بالطاعة تحلو الهمة فالهمة فيها حياتي